Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Sunnahmu Amalanku. Pada pagi yang berbahagia ini kita belajar muka surat 72, solat sunat istikharah. Solat sunat istikharah. Ni ada orang ingat ke masyarakat kita ni bila sebut istikharah dia ingat nak kahwin je? Itu satu kesilapan fakta lah kan. Istikharah ni fi kulli syai, dalam semua perkara, bukan kata kahwin saja. Kahwin tu salah satu daripadanya. Jadi bila kita mana istikharah, mana apa? Solat sunat minta petunjuk, itu makna istikharah. Mana kita minta petunjuk dengan Allah Azza wa Jalla, tunjuk yang terbaik. Istikharah, ambil yang terbaik daripada pekerjaan yang kita nak buat ni, insya-Allah. Dan insya-Allah dalam perbincangan yang kita akan bincang di sini ada beberapa perkara yang perlu kita belajar dalam sunnah ini. Para jemaah boleh tulis di antara sunnah yang tertinggal ataupun yang ditinggalkan oleh ramai di kalangan manusia. Karena itu apabila kita belajar sunnahmu amalanku, bermakna kita nak hidupkan balik amalan-amalan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ni ajar banyak perkara, tetapi kadang-kadang kita ingat, kita lupa. Maka bila kita belajar, insya-Allah kita akan perbetulkan persepsi ataupun kefahaman kita tentang sunnah yang berkait dengan solat istikharah. Tengok mukaddimah dia, solat sunat istikharah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan umatnya agar memohon petunjuk. Minta dengan siapa? Dengan Allah Azza wa Jalla dalam segala urusan hidup, dan ditetapkan pilihan yang terbaik dalam urusan tersebut. Semua benda yang kita nak buat, biarlah kita istikharah, mana minta petunjuk, pedoman, minta Allah Ta'ala beri kepada kita yang terbaik. Yang terbaik itu kita tengoklah. Kadang-kadang dalam kepala kita yang terbaik lain, tapi Allah pilih lain, kita tak tahu kan. Jangan kata Tuhan tak bagi apa yang aku nak, sebenarnya dia sudah bagi. Maka jangan kita berkira dengan Allah Azza wa Jalla dengan perkiraan kebiasaan yang kita kira. Jadi ada kalanya Allah beri yang lebih baik, tapi kita tak perasan, tak sedar. Mungkin selepas 5 tahun kemudian barulah kita rasa, Masya Allah, ini rupanya hikmah yang Allah Ta'ala beri kepada aku kan. Masa tu kita ferahlah tak dapat, tapi ada hikmah dia. Nabi SAW mengajar solat sunat istikharah sebagai pengganti kepada kebiasaan amalan jahiliyah. Orang jahiliyah dulu amalan dia sangat disiplin. Ada benda yang kita kena puji jahiliyah ni, dia disiplin. Dia apa? Bila dia nak berjalan ke mana-mana, dia akan keluarkan anak panah dia panggil azlam. Anak panah dia campak. Kalau jatuh melentang gini, boleh pergi, tak boleh pergi. Kalau jatuh gini, ada dia punya bacaan dia kan. Mana orang jahiliyah, dia ada cara sendiri, sama ada melalui anak panah, busur panah, ataupun melalui mangkuk-mangkuk bekas ni. Adalah bila letak macam ni dia jadi gini. Zaman kita hari ni kadang-kadang ada juga macam tu. Jahiliyah kita ni ada kalanya dia pergi tanya bomoh-bomoh, dukun-dukun. Pak dukun, saya mau travel pada hari sekian-sekian. Dukun pun ambil dia punya mangkuk tengok. Hui, hari ni panas ni. Habis kamu kena keluar ikut pintu dapur.
Orang tunggu nak bersalam kat luar tak ada, tiba-tiba kereta keluar belakang dia. Ini berlaku. Jahiliah dulu dia balik tak boleh keluar, tak boleh masuk ikut ni, kena masuk ikut macam-macam dia punya kefahaman. Tapi bagi kita umat Islam ni, kita ada cara sendiri yang telah diasuh, dia didik, diajar oleh Nabi SAW. Maka tinggalkanlah amalan-amalan jahiliah. Ada satu lagi, dia tak panggil fatwa, dia panggil petua. Petua tahu, petua lain dengan fatwa kan. Fatwa itu mufti yang keluar. Kalau petua, orang tua, petua itu nama dia. Itu dia panggil petua. Maknanya orang tua yang keluar pandangan. Kalau kita sini siapa yang paling tua, itu petua dia tu kena pakai lah. Nah, ada dalam buku-buku, dalam kitab-kitab yang pelik-pelik ni, dia ada semua. Nak tanam pokok kena hari apa, nak naik rumah ada apa, nak baiki rumah apa, nak masuk rumah kena ada. Kita kata itu ada sebahagiannya termasuk dalam naz'ah. Naz'ah ni mana orang panggil cuitan jahiliah tu masih ada lagi. Tak boleh. Orang nak buat rumah tak boleh, kena hari sekian. Nak kahwin anak sama juga. Tengok kalau musim cuti nanti, cuba tengok ada hari tertentu sampai 10 tempat kita dapat jemputan. Patutnya 2 minggu, 10 hari, seminggu cuti sekolah ni tak payah masak kat rumah dah, hari-hari ada. Ya. Ni dak ni. Hari ni sampai 5-6 tempat, sebab hari ni sudah ditanya. Hari ni hari baik. Anak kadang-kadang duk fikir nak suruh pelajar student kita ni pergi tunggu dekat mahkamah syariah. Kalau mari orang nak kelari, tanya dulu. Masa kamu kahwin dulu, tanya siapa hari apa nak kahwin, siapa kelari sampai pergi mahkamah ni kan. Ada kefahaman. Kita tak tahu takdir Allah SWT kan. Ada orang baik, ada orang berterusan. Tetapi kalau buatkan kefahaman seperti ini, kita kata itu ada lagi naz'ah, ada kaitan dengan perkara-perkara jahiliah yang tak sepatutnya berlaku bagi umat Islam. Maka Nabi SAW ajar salat istikharah ini supaya nak hapuskan benda-benda yang tak baik itu, nak hapuskan. Ni ada orang tanya saya, dia kata, Ustaz saya nak pergi umrah ni, bila ke tarikh terbaik? Menarik juga soalan dia. Saya kata kalau visa buka baru baik. Sehari dua ni visa tutup, Allahul musta'an dah. Ramai orang nak pergi cuti sekolah ni jam habis. Dia kata apa? Adalah hikmah dia. Kita tak boleh marah ke Arab Saudi, kita tak boleh marah siapa-siapa, tak boleh marah ke virus corona, kita tak boleh marah ke siapa sebab virus lah jadi gini-gini. Kita kata adalah sebabnya tersendiri yang Allah SWT tahu apa yang dia buat. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Baik, tengok kitab kita ni. Itu muqaddimah kita tentang kepentingannya istikharah yang kita nak hidupkan ihya sunnah ini. Solat ini telah diajar oleh Nabi SAW melalui hadis yang sahih yang diriwayat oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir ni sahabat, ayah dia juga Abdullah bin Haram juga sahabat, dua-dua sahabat orang Madinah. Rumah dia dekat mana? Rumah dia dekat dengan Masjid 7. Tuan-tuan yang pergi Madinah ni, pergi tak Masjid 7? Macam anggut macam tak anggut je. Kat mana Masjid 7? Tak tahu Ustaz, atas bah ya. Duduk atas bah pusing, gaib kata itu Masjid 7. Habis kita. Selesai masalah kita. Jarang orang turun. Yang turun Masjid 7 ni bahasa puak-puak Syiah ni. Sebab ada situ Masjid Salman ada, Masjid Ali ada, Masjid Fatimah ada. Oh, dia orang ni sanggup tak pergi tempat lain. Situ je pergi. Kita pun pergi kalau ada masa, tapi oleh kerana kadang-kadang jam kat situ. Jadi rumah dia sebelah Masjid 7 tu, tempat gali parit tu rumah Jabir. Jabir kata apa? Beliau menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajar istikharah kepada kami dalam segala urusan. Dia kata ni, yu'allimuna al-istikharah fil umuri. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita surah daripada Al-Quran. Maknanya penting sangat. Nabi ajar surah Quran macam ni, dia ajar istikharah juga macam tu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya baca terjemahan lah, panjang ni. Iza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil faridah ila akhiril hadis.
Artinya, jika salah seorang dari kalangan kamu berkehendakkan sesuatu, mana kita nak buat satu perkara, hendaklah dia solat 2 rakaat solat sunat. Nama solat ni, nama dia istikharah, bukan solat fardu. Maknanya ada satu solat khas, nama dia solat sunat istikharah. Kemudian dia bacalah doa ini, dia baca doa yang panjang ini. Doa panjang ni insya-Allah kita akan baca lagi doa ni di muka surat 76 nanti. Yang ni kita nak tahu dia punya hadis yang menunjukkan bahawa istikharah itu sudah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini panjang. Hadis ini panjang. Bila kita baca doa istikharah ini, kita minta petunjuk dengan Allah Azza wa Jalla. Hadis ini dikeluar oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dan lain-lain. Tengok dalam kitab kita ni kata semak pantas solat sunat istikharah. Apa makna semak pantas ni? Maknanya kita nak semak apa dia yang kita nak belajar. Yang pertama, solat sunat istikharah ini merupakan solat masyru'iyah, solat yang sunnah, yang digalakkan untuk kita lakukannya. Solat digalakkan kita lakukannya. Setakat ni lah pengalaman hidup kita ni dalam sepanjang kita hidup hari ni. Ada yang sudah 60, ada 70, ya 80 ada. Belum sampai lagi kan. Berapa kali dah istikharah? Ada ke tidak yang belum pernah istikharah seumur hidup? Ada lagi tak mengaku dari hari ni. Nak mengaku takut orang tengok. Saya pun tak suruh mengaku, tak. Cuma nak suruh jawab, masing-masing jawab. Masya Allah, tabarakallah, sunnah sabitah, yang sabit dari Nabi SAW. Aku tak pernah buat sekali. Masya Allah, tabarakallah. Rugi tak rugi? Sebab satu sunnah ini ditinggalkan. Karena ada seorang ulama dia tulis as-sunan al-mahjurah, beberapa amalan sunat yang ditinggalkan oleh orang. Bukan orang tak nak, mungkin sebab tak tahu atau tak jadi budaya. Tak jadi satu budaya kita masyarakat. Di antaranya solat istikharah. Jarang orang solat istikharah bila nak buat keputusan yang besar-besar. Keputusan kecil-kecil tak perlu istikharah. Aku nak pergi pagi ni nak beli ikan patin ke ikan bawal, itu tak payah istikharah tu. Salah beli pagi ni, pagi esok pergi pula kan. Biasa istikharah ni satu keputusan yang kita nak buat. Keputusan tu lama. Nak beli rumah contohnya, nak beli kereta, nak kahwin, nak pergi mana-mana. Jadi eloknya kita istikharah. Itu yang pertama. Ada orang istikharah, ada orang tak pernah istikharah, ada orang yang sekali-sekala beristikharah. Maksudnya kita ni termasuk di kalangan 3 kategori ni lah kan. Jadi tak elok. Jangan pula bagi tahu orang, oh saya sentiasa istikharah Ustaz, saya hidupkan sunnah. Tak payah bagi tahulah. Kita dah belajarkan kaedah dalam bab ibadat ni, eloknya tidak dimaklumkan kan. Dan memang orang tak nak jawab pun dalam bab ibadat ni, tanya awak zikir hari ni, tak jawab dia. Sebab apa dia tak jawab? Ya, positif lah sikit. Takut riak. Saya bukan tak nak jawab Ustaz, tapi takut riak. Orang lain dengar, oh awak zikir tak. Ya Ustaz tu cakap orang tak jawab ni 2 sebab lah. Yang pertama takut riak, yang kedua bimbang. Bimbang apa? Bimbang memang tak ada. Yang tadi tu yang bimbang. Kalau takut riak jangan jawab, kalau tak ada pun jangan jawab jugalah. InsyaAllah kita cuba ihyakan, hidupkan amalan ini. Besar ni pahala. Yang kedua, disyariatkan agar dilakukan untuk segala urusan. Segala perkara yang kita nak buat, isu-isu yang agak besar, keputusan itu istikharah lah. Istikharah. Sama ada besar maupun kecil, penting ataupun tidak. Kadang-kadang kita rasa kecil kan. Seorang ulama dikata apa? Kata Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini ulama besar dalam bidang hadis. Dia kata apa? Solat istikharah ini merangkumi sama ada urusan besar maupun kecil, kerana berapa banyak masalah kecil yang menjadi sebab kepada masalah besar.
Masya Allah tabarak. Kita ingat simple ya ni istikharah buat apa, tapi rupanya kesan dia besar. Kesan dia besar. Maka kita tanyalah istikharah. Istikharah ni adalah dia punya mekanisme yang saya akan tunjuk dalam perkara yang keempat tadi, empat nanti insya-Allah. Itu kata Ibnu Hajar. Namun dalam menunaikan kewajipan, tulis ini kaedah beramal dalam bab nak tunai kewajipan. Contohnya, aku hari ni nak solat di masjid ke di rumah? Istikharah ke tak? Tak perlu istikharah. Ada pula, Allah maaf lah ustaz, saya tak pergi masjid hari ni sebab saya istikharah tadi tak nampak. Ini mana ada macam ni? Tak ada istikharah lagu tu. Tak berlaku. Dalam bab perkara ibadat, tidak ada istikharah. Mesti kena buat ikut peraturan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab meninggalkan perkara yang diharamkan, ada dua akaun aku ni, satu riba satu tak riba. Istikharah pula nak tukar riba kepada syariah. No, tak ada istikharah itu. Pergi tukar terus dia. Nanti mari dia punya bonus sikit. Menyesal pula kita. Kita kata jangan menyesal. Allah kata apa? Nabi kata apa? Man taraka lillahi syai'an awadahullah. Siapa dia tinggal benda ni kerana Allah, Tuhan ganti yang lebih baik, insya-Allah. Ni ada kawan kita ni, ustaz dia kata, saham ni kalau kita pindah ke Islami rendah. Kalau hak ni tinggi dia punya peratus, kita kata tinggi pun berapa hari kau nak makan. Masuk dalam kubur yang haram tu memang kena berat kita. Jadi ini tak perlu istikharah. Cuma kalau nak istikharah pula nak tukar pergi ke syarikat mana? Syarikat mana yang lebih Islami, lebih baik, itu boleh kita nak buat. Tapi nak tukar daripada haram ke halal, tak ada istikharah. Itu kaedah. Melakukan amalan sunnah dan meninggalkan perkara yang makruh, meninggalkan perkara yang bid'ah, itu tak perlu istikharah. Saya duk zikir macam ni, sedap dah zikir ni, rasa selesa dah. Tiba-tiba ustaz ajar pula zikir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak istikharah ke tidak? Tak payah istikharah, maka tukar terus ya. Kan? Sukar. Pengalaman saya duk ajar masyarakat kita ni supaya zikir lepas solat ya, yang paling simple sekali. Supaya ambil yang warid, yang maksud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan main susah nak tukar. Ada imam yang cuba tukar, makmum pula menentang. Dia kata dah bertahun-tahun dah imam baca ni, engkau pergi tukar yang ni pula. Imam cakap yang ni tu riwayat sahih daripada Nabi, sahih tak sahih pun buat yang tu juga. Masya Allah tabarakallah. Ini tak payah istikharah, pakai tukar je. Apa yang kita nak buat? Maka solat sunat istikharah tidak perlu dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan hukumnya, tidak. Manakala kita tahu halal dengan haram, tinggalkan yang haram. Kalau kita tahu benda ni yang sunnah dengan yang bid'ah, tinggalkan yang bid'ah, kan? Dalam bab nak meninggalkan benda haram tak payah istikharah, tinggal terus. Itu dia panggil kaedah, kan? Jangan pula kata saya ada istikharah dah, hati saya tenang duduk dengan bank riba juga. Tidak ada ketenangan di situ. Kalau tenang pun sehari dua ya, masuk dalam kubur hilang ketenangan. Yang ketiga, tanda je. Yang ketiga, dilakukan dengan 2 rakaat di luar solat fardu. Maknanya dia ni solat mustaqillah, solat yang tersendiri. Al-Imam An-Nawawi kata dalam kitab Al-Azkar, dia kata apa? Jelaslah bahawa solat istikharah ini terlaksana dengan didirikan melalui 2 rakaat solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib boleh dah. Solat tahiyatul masjid dan solat-solat sunat yang lain. Solat sunat yang lain. Maknanya kalau kita selepas solat fardu, kita pun solat sunat ba'diyah, kan? Boleh je kita niat lepas pada solat tu kita terus baca doa istikharah. Ini kata siapa? Kata Imam Nawawi. Boleh. Kata imam lain pula, Al-Iraqi kata kalau kita tengah solat dah, masa tu kita tak fikir lagi, tengah duk fikir duk solat sunat duha, tiba-tiba teringat nak pergi satu tempat, nak travel ke nak beli, boleh je. Iraqi kata boleh je kamu lepas pada solat tu terus je doa istikharah. Dia kata boleh. Tapi ada juga bantahan-bantahan daripada ulama lain, dia kata eloknya niat teruslah lepas pada duha tu ambil lagi 2 rakaat sunat istikharah, sebab yang kita nak buat ni keputusan yang agak besar,
yang agak besar dan juga penting, maka kita ambillah solat sunat istikharah pada saat itu. Jadi maksud Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, jika keinginan terhadap sesuatu itu muncul ketika hendak mengerjakan solat selain daripada solat istikharah, maka terhasillah maksudnya dengan solat yang tersebut. Jadi pandangan Imam Nawawi ini lebih lega kan, lebih luas, lebih menyenangkan kita lah. Dia kata sebab perkara ini sudah boleh kita buat, maka jadilah kita buat di situ. Baik, perkara yang keempat, ini kaedah. Dia punya kaedah cara kita nak beristikharah. Istikharah tidak dilakukan ketika ragu-ragu. Contohnya kita nak beli kereta Toyota ke apa-apalah nama dah. Kereta dua jenis kereta ni. Nak beli yang mana satu ni? Allahu Akbar. Ya Allah, tunjuklah kereta Toyota ke Nissan. Contohnya lah. Tak ada macam tu. Lepas pala solat, pak, mari gambar kereta Toyota depan. Beli ni. Dia kata istikharah. Ini penting ni, poin ni. Sebab kadang-kadang kita ada orang tu kata, saya ustaz 5 kali dah istikharah, tak nampak apa-apa. Dia kata istikharah ni la takunu fi halit taraddud, bukan waktu kita masih lagi ragu nak buat yang mana satu, tidak. Sebab apa? Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza hamma ahadukum bil amri, kalau kamu sudah nak buat satu benda, artinya macam mana cara? Tengok nota di bawah. Ini kitab. Doa istikharah sendiri menunjukkan hal tersebut. Mana kita dah pilih satu benda. Jika seorang Muslim ragu dalam sesuatu perkara, kan, kita ragu dalam satu perkara, dia hendaklah terlebih dahulu menentukan salah satu daripada beberapa pilihan yang ada dalam perkara tersebut. Mana kita kena tentu dulu, kena buat secara manual dulu, ambil satu-satu. Kalau kereta, tengok katalog dia 5 jenis depan kita. Yang ni kelebihan dia apa dia? Yang ni kelebihan dia apa? Yang ni kelebihannya, kekurangannya macam mana? Contoh di sini. Contohnya ada 2 orang calon isteri yang menjadi pilihan. Jangan marah, ni contoh, ini untuk anak-anak ni. Ayah dia jangan cari pasal. Maka dia perlu terlebih dahulu membuat pilihan penilaian secara zahir dari segi kesesuaian dan sekufu dengannya. Sekufu tu orang panggil setarah lah, kan? Sekufu. Kemudian beristikharah untuk perkara yang telah dipilih, iaitu yang tersembunyi daripada penilaian zahirnya. Tersembunyi yang zahir. Contohnya macam ni. Kita kata anak kita ni nak kahwin. Kita ada 3 orang calon, kan? Calon yang pertama ni hebat, calon yang kedua, calon yang ketiga, semuanya hebat belaka. Tak kira lah laki-laki ke perempuan. Maka kita tengok seorang-seorang. Calon yang pertama ni kerja bagus, stabil lah, kita kata dah, kerja dia punya ekonomi bagus. Tengok-tengok, Masya Allah tabarakallah, tak solat. Masuk yang kedua pula, solatnya kuat, berebut dengan Pak Imam dalam masjid. Mana yang awal lah datang masjid, tapi orang kampung kata dia ni malah hangit ni, duduk tunggu makan hak masjid je. Ada masalah tidak? Masalah. Calon yang ketiga, Masya Allah tabarakallah, solatnya terjaga, ekonominya ada. Sekarang ni kita nak pilih yang mana? Yang ketiga. Itu dia panggil pilihan secara manual. Kena ambil satu-satu tengok. Bila kita dah pilih yang ni, walaupun agak sederhana, orangnya biasa-biasa je, kan, tapi tentu di sana ada benda yang tersembunyi. Betul tak? Waktu nak jadi menantu ni berlakon tahu. Berebut dengan Bilal, dia pergi masjid nak azan. Lepas jadi menantu, gerak solat subuh kena marah pula mak pertua dah. Apa orang tua kacau kita, nak kata apa dia? Tentulah di sana ada perkara yang tersembunyi. Kita tak nampak semua benda, kan? Maka di situlah kita istikharah. Ni, ke dalam doa istikharah ni, in kana khairan. Ya Allah, kalau orang ni baik untuk saya, baik untuk nak jadikan isteri, jadi suami, jadi menantu, maka takdirkanlah dia kepada kita. Sebab kita tak tahu benda. Boleh jadi bila kita istikharah, Masya Allah tabarakallah, mari orang laporan daripada orang kampung, berlakon je tu,
sebenarnya dia penagih dadah. Ataupun kalau penagih berat sangat tak kaya, pengedar dadah. Pengedar dadah ni kaya tu. Saya jumpa satu family pengedar dadah, tapi bukan kawasan kita lah, orang sepadan. Dia kata kaya berlaku buat dia, Masya Allah, tabarakallah, hebat. Mana di sana ada sesuatu yang tersembunyi. Sebab itulah kita tanya Allah Azza wa Jalla, ya Allah, dengan ilmumu, dengan pengetahuanmu ya Allah yang maha luas, sekiranya baik budak ni kepada saya, maka jadikanlah, permudahkanlah urusan. Kalau tak baik, jauhkan dia. Itu waktu istikharah. Apa-apa sajalah kita nak buat keputusan apa-apa benda, maka ini contohlah, contoh istikharah, cara kita nak buat istikharah yang betul. Ni ada setengah orang dia pakai senara 5 depan mata dia. Ya Allah, ya Tuhanku, Mamak, Dolo, Yusuf minta saya, yang mana satu baik tunjukkan. Dia tak jadi lagu tu. Dia kena tanda satu-satu dulu, buat senarai dulu. Yang mana baik, itulah yang kita pilih. Pada perkiraan kita secara zahirnya selesai, barulah kita ambil, kita minta yang zahir, yang batinnya, yang tersembunyinya kita tanya Allah Azza wa Jalla. Jelas dah. Lepas ni pandai lah, InsyaAllah. Kalau yang ni tak payah banyak-banyak istikharah, 3 kali pun nampak dah, InsyaAllah. Sebab kita dah nampak dia punya. Tapi kalau 5 orang mari, 5 tempat kita nak pergi, asyik istikharah, tak nampak semua sekali. Itu sukar bagi kita nak buat keputusan. Ini kata tip sebagaimana disebut oleh para ulama. Setelah istikharah, hendaklah dia membiarkan semua berjalan dengan seadanya. Jika baik, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemudahan dan barakah. Barakah itu makna berkat. Ini ada saya tengok ada dalam kumpulan orang-orang ni, pencinta-pencinta ilmu ni, bila dia nak tulis berkat, dia tulis dengan Q. Semoga Allah Ta'ala beri barakah dengan Q, jadi qaf lain. Barkun mana apa? Lain. Ra'dun dalam Quran kita dah baca. Wa barkun kan? Apa dia barkun? Kilat. Tu bahaya tu. Jangan tulis macam tu, mati kawan tu. Barakah dengan K. Dengan K ya. Ingat baik. Adalah sekali-sekala kita tengok orang-orang dalam grup dia tulis, semoga Allah Ta'ala beri barakah ustaz. Mati ustaz. Kita kadang-kadang kita nak doa tapi jadi tak kena. Macam orang ni sakit, kita sepatut kita kata semoga Allah Ta'ala beri kepada awak kekuatan. Jadi dia pergi doa, semoga Allah Ta'ala kuatkan kelemahan engkau. Jadi kalau lemah jadi lagi kuat, mati tak mati kawan tu? Itu bahasa Allah, yuqawwi dha'faka. Allah Ta'ala beri lagi kuat yang kamu dhaif, yang kamu lemah sekali lagi kuat, matilah kawan tu. Jadi kita kena, ayat-ayat bahasa ni kadang-kadang tergantung bila kita sebut. Jangan kata barakah. Tengok dia kata ini barakah. Barakah mana keberkatan kepadanya dalam hal tersebut. Jika tidak, kalau kita tak dapat yang tu, apa kita nak buat? Jika tidak, mudah-mudahan Allah malingkan darinya daripada hal tersebut serta memudahkannya kepada perkara yang lebih baik. Tengok ni dalam ayat ni kata apa? Ada kalanya kita minta yang ni kan, kita istikharah yang ni, tapi dia tak sesuai, tak cantik, tidak baik untuk kita, maka Allah Ta'ala takdirkan yang lain. Jangan kata, ya aku minta yang lain, istikharah lain, mari yang lain, apa pula? Kita tidak tahu apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka bagi orang mukmin sentiasa duduk di bawah kategori sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mukmin. Orang mukmin ni semuanya pelik. Kalau dia dapat yang baik, dia syukur. Kalau dapat yang musibah, dia sabar. Walaisa zalik, tidak ada sifat ini kecuali bagi orang yang betul-betul beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jelaslah kita sini kan. Isu yang keempat ni jelas ke tak jelas? Bila kita nak istikharah, ya, apabila kita sudah buat keputusan baru kita istikharah.
Jangan awal-awal lagi lah. Ini dapat maklumat apa-apa tu Allahu Akbar selalu dah. Tak kaji, tak apa dulu. Kaji dulu. Baik, kita pindah kepada isu yang kelima. Tidak ada surah atau ayat-ayat tertentu yang mesti dibaca pada kedua-dua rakaat selepas daripada bacaan Al-Fatihah. Jadi tidak ada riwayat yang menyebutkan kita baca surah sekian-sekian, kan, menurut riwayat hadis. Namun ulama mengatakan bacaan yang sesuai ialah surah Al-Kafirun pada rakaat yang pertama dan surah Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua. Itu biasanya kalau solat-solat sunat ini, dua surah itulah yang dibaca, kan. Maka kita pun walaupun dalam solat istikharah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sebut baca surah mana, jadi para ulama kata kita ambil daripada surah-surah lain yang sedia ada. Dalam solat-solat yang lain ada Nabi baca dua surah ini, maka kita kekalkan yang tu. Ni ada orang tanya ni, ustaz, ada kaifiat solat hajat tolak virus. Kita kena baca ayat kursi berapa kali tahu rakaat yang pertama, kemudian baca ayat yang kedua. Saya kata itu petua, bukan fatwa. Maknanya tidak warid daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang adanya ni, salat sunat ni biasanya sama ada qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad pada rakaat yang kedua. Yang kaifiat berapa puluh kali, 41 kali apa semua sekali itu dia panggil susunan yang dia buat oleh ada sebahagian daripada tuan guru ataupun orang-orang tua kita. Jadi kita tak payah terikat lah. Sebab kita terikat dalam bab ibadat ni dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang kata lepas solat baru sujud balik. Lepas bagi salam kena sujud balik, doa dalam sujud. Memanglah Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Ingat kan? Tempat yang paling hampir hamba dengan Allah di mana? Dalam sujud. Tapi dalam solat, bukan luar solat. Cuma kadang-kadang kita boleh terima juga pandangan orang masyarakat awam kita ni. Dia kata sebenarnya ustaz, saya nak sujud, nak doa dalam solat, tapi saya tak pandai bahasa Arab, takut batal solat. Habis pergi sujud semula lepas pada sujud. Kita kata tak payah sujud lah, doa biasa sudahlah. Sebab sujud ni tidak ada sujud khas semata-mata, kecuali ada beberapa sebab. Sujud dalam solat, sujud syukur kalau kita dapat nikmat, kan. Sujud apa je? Sujud sahwi. Sujud apa lagi? Sujud tilawah. Sujud nak berdoa, tidak ada riwayat sebenarnya. Nak doa mesti sujud. Tak, Nabi kata sujud dalam solat, itu waktu berdoa kita. Sepatutnya di situ. Jadi banyak benda-benda yang bila kita pergi kepada adat istiadat, kadang-kadang ada yang nampak tidak menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam isu bacaan ini ada keluasannya. Cuma Al-Imam Al-Iraqi rahimahullah ta'ala dia kata lam ajid fi syai'in min turuqil hadis, tak ada mana-mana hadis yang menyebut tentang nama-nama surah yang mesti dibaca dalam solat istikharah. Jadi bolehlah kita baca surah yang kita hafal ataupun surah yang disebut di sini, insya-Allah. Isu yang seterusnya, masa pun laju je ni. Yang keenam, wa fihi, dalam yang keenam ini petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala itu macam mana? Pilihan ataupun petunjuk Allah Azza wa Jalla terhadap perkara yang diingini seorang itu terlihat pada cara urusannya dipermudahkan dan diberi barakah padanya. Tanda. Ni ramai orang tanya ni. Dia kata kalau kita sudah solat istikharah, apakah tanda-tanda dia? Betul tak? Orang nak tunggu tanda selalu. Kalau kita rasa dah, kalau kita ada tanda, senangnya kita ambil air tak sini. Lepas istikharah, kalau air itu jadi hijau boleh pergi. Dah. Kalau air itu jadi kelabu tak boleh pergi. Tak ada macam tu. Macam-macam. Tengok ni. Di antara yang kita boleh kesan dan di antara isi doa kitanya, yassir, permudahkan dia. Wa yassirhu li, permudahkan. Maknanya urusan ini jadi mudah.
Bila kita pergi tu, Masya Allah, lorong terbuka. Kita nak pergi minta, contohnya tadi isu nak cari menantu, pergi nak minta anak orang, mak dia buka pintu luas-luas. Dia kata, anak kak ni kerja apa? Adalah kerja, bukan tak ada kerja, sekian-sekian. Tak apalah. Solat ke tidak? Dia pergi tanya soalan yang kita nak dah. Alhamdulillah, anak kita didik daripada kecil lagi suruh solat kan. Dia kata, yang tanya soalan pula kemah. Yang perempuan pula kita tanya, tutup aurat ke tidak? Jadi Masya Allah, tabarakallah, Allah permudahkan urusan itu, tanda bahawa kita mendapat keberkatan dalam perkara tersebut. Jangan tunggu tanda mari, atau dia dipalingkan daripada perkara tersebut. Bila kita pergi, tak jadi. Ada je urusan tersebut. Ada seorang kawan saya, dia nak beli kereta, nak sungguh-sungguh dia, istikharah dia. Pagi nak pergi ambil kereta tu, dia pergi, kereta tu mati, tak tahu sebab. Saya tanya tuan dia, bateri ada? Bateri baru. Semalam saya start, molek-molek hidup, tak ada apa-apa. Hari ni mati. Sebab apa mati? Tak tahu. Dia pun tak ada beli. Dia tanya saya, betul ke tanda-tanda macam ni? Yalah, tanda tak baik dah tu. Kita beli kereta nak naik, bukan nak mati dah. Pergi-pergi mati awal pagi pula. Tak ada sebab pula tu. Lainlah kalau kita nak beli kereta buruk kan, kita tahulah kita akan nak repair. Ni tuan dia pun ready dah nak serah kereta, sebab dengan bateri baru dengan apa, tiba-tiba mati. Allahu Akbar. Itu di antaralah, wallahu alam, di antara petunjuk. Dan diberikan kemudahan padanya untuk memperoleh kebaikan walau di mana pun kebaikan itu berada. Jawapan istikharah bukan sebagaimana sangkaan sebahagian kita bahawa dia akan bermimpi. Ni ramai orang tanya ni, Ustaz, saya 3 kali istikharah tak mimpi lagi. Tak syarat, bukan syarat mimpi, itu syarat dia. Atau mendapat tanda tertentu tentang baik atau buruknya pilihan itu. Tidak semestinya demikian. Setiap orang berbeza cara mendapat petunjuk yang tersebut. Ini pengalaman sungguh seorang kawan saya ni, keluarga kita juga. Dia sudah istikharah, dia solat di Masjid Haram Mekah. Betulan dia sudah malam Jumaat dia pergi solat. Dia pun baca surah Al-Kahfi malam Jumaat. Habis surah Al-Kahfi, orang azan. Dia pun berhenti bacaan. Belek lepas pada surah Kahfi, surah apa? Surah apa? Maryam. Kebetulan budak yang dia nak kahwin tu nama Maryam. Dia tanya, "Kaif hadha?" Ini tanda Tuhan bagi? Kata, ya Allah dah tu. Dah memang munak dengan dia. Pakai jadilah. Alhamdulillah. Dia adalah kadang-kadang kebetulan. Jangan pula hari-hari baca Al-Kahfi nak tunggu orang azan Isya ni. Ada, jadi kita kata berbeza-beza. Setiap orang tu pengalaman dia masing-masing. Kalau ada orang istikharah, masing-masing pengalaman. Jadi kalau kita kata nak, yang pentingnya ini dipanggil insyirahus sadr. Insyirah as-sadri. Tengok ni. Yang ketujuh, pilihan paling kuat di hati. Di hati kita nak yang mana? Jika seorang telah menunaikan solat istikharah, dia hendaklah mengikut pilihan yang paling kuat dirasakan dalam hatinya. Hati dia tenang yang mana? Sama ada pilihan tersebut disukai ataupun tidak. Mana kita minta petunjuk, Tuhan tunjukkan ni baik tak baik. Tiba-tiba lepas istikharah kita rasa tak baik benda ni, tak apa, tak tenang kita. Tapi kita nak, maka akurlah kepada keputusan yang kita rasa tak tenang tadi, walaupun menyalahi pilihan kita yang asal. Sebab di sana ada benda rahsia yang Allah sembunyikan dari kita sekarang. Seorang ulama nama Ibnu Az-Zamlakani, tulis tu, dia tulis, tak ada Ibnu tu, ada Ibnu Az-Zamlakani. Ada tertinggal lah tu. Orang juru taib pun terkejut, nama ni tak aja dengar ni. Dan lagi tak arak je ada. Nanti kita baiki. Dia kata apa? Jika seorang mengerjakan solat istikharah 2 rakaat untuk suatu hal, hendaklah setelah itu dia melakukan apa yang nampak dirasakan kuat olehnya, sama ada hatinya berasa tenang atau tidak, kerana kebaikan itu berada padanya sekalipun jiwanya tidak menyukainya. Jadi ada kalanya hak kita tenang itu bukan hak kita pilih yang pertama, dan ataupun sebaliknya, maka kita ambil yang tu.
Lebih lanjutnya beliau berkata, dalam hadis tersebut tidak ada syarat adanya kelapangan hati suka untuk melakukannya. Namun bagi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam Nawawi kata apa? Hendaklah seorang itu meneruskan perkara tersebut apabila hatinya telah berasa tenang. Ya, kalau kita rasa tenang, buatlah, tak usah duduk kira banyak masalah lain. Jadi ini di antara perbincangan para ulama. Dia orang pun suka juga nak kata, sebab berbeza-beza pengalaman kita dalam bab solat istikharah. Yang penting bagi anaknya, para jemaah sekalian, adalah kita lakukan solat istikharah ini. Biarlah kalau tak dapat kesan pun, mudah-mudahan kita beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikut kaedah yang telah kita buat, ingat tak? Beramal dengan sunnah, apa kita dapat? Tak kuat dia punya. Beramal dengan sunnah, hati tenang, pahala confirm. Tak ingat dah. Kena ingat, beramal dengan sunnah kata. Hatinya tenang, pahalanya confirm. Maknanya kita tahu kita buat ni apa? Hak Nabi suruh. Bila kita buat yang ajaran yang diajar oleh Nabi SAW, hati kita tenang sebab alhamdulillah aku dah beramal dengan sunnah. Yang pertama. Yang keduanya, pahala confirm. Tidak, bila kita ikut Nabi tentu dapat pahala. Masya Allah, tabarakallah. Itu kaedah yang kita buat. Baiklah, perbahasan kita yang terakhir dalam bab kita ini, doa istikharah. Baru sampai ke doa. Doa istikharah dibaca selepas salam. Dibaca bila? Yakunu ba'da salam, selepas salam, iaitulah setelah selesai solat 2 rakaat, kita pun baca doa ni. Ni. Cuba ikut sekali. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, letak tanda situ. Anna hadzal amra tu kita boleh sebutlah di sini apa benda yang kita nak. Hadzal amra, sampai situ kita berberhenti, kita sebut. Nak buat tu, nak buat ni, nak pergi sana, nak pergi sini, nak pilih itu, nak pilih ni, kita boleh buat. Khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Au qala tu jangan baca, itu riwayat dia. Tutup au qala tu, tolak lepas pada qala tu sengkang, kita sambung balik. Ajili amri wa ajilihi. Jadi sengkang duduk di lepas pada amri yang pertama tu. Au qala tu jangan kata dah. Jadi takut jadi macam qalu inna lillah tu lah. Wa inna ilaihi raji'un. Jadi qalu tak perlu kata dah. Jadi kita kata ni. Tengok balik. Wa aqibati amri ajili amri wa ajilihi. Gitu. Faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajili amri. Kita tolak balik. Au qala tu tolak balik. Fi ajili amri wa ajilihi fasrif anni wasrifni anhu waqdur liyal khaira haitsu kana thumma ardini bihi. Ada tinggal itu, summa ardini bihi.
Bihi. Tambah ba ha. Bihi ba ha. Baik. Qala wa yusammi hajatu, tu jangan baca. Wa yusammi hajat maknanya namakan hajat. Tengok kita baca terjemahan lah. Saya takut duk bawa kitab ni, duk main mengeja ni pula. Tak, setengah jam tak habis lagi doa ni. Kita baca ikut Melayu. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk kepadamu dengan ilmu-Mu. Ni kita minta dengan ilmu Allah Ta'ala. Ilmu kita ni setakat tu je, setakat yang kita boleh cari secara zahirnya saja. Tapi ilmu Allah Ta'ala mengatasi segala-galanya, kan? Aku memohon ketetapan dengan kekuasaan-Mu. Aku memohon keruniaan-Mu yang sangat agung. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa sedangkan aku tidak berkuasa. Engkau maha mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui. Dan Engkaulah yang maha mengetahui segala perkara yang gaib. Itu muqaddimah dulu. Muqaddimah kita puji Allah Azza wa Jalla, kita nyatakan kelemahan kita. Lepas ni baru kita nak minta hak kita nak. Itu cara berdoa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa dengan kita mula dengan puji Allah dulu, kemudian baru masuk kita. Ya Allah, jika Engkau mengetahui. Ingat baik, jika Engkau mengetahui bukan maknanya Tuhan tak mengetahui. Cuma kita nak minta dengan pengetahuan Allah. Itu maksud dia. Ni ulama bahapannya in kun tak tahu. Kalau engkau tahu, adakah Tuhan tak tahu? Bukan makna macam tu. Dengan mana in kun tak tahu. Ya Allah, dengan pengetahuan-Mu ya Allah, kan, bahawa urusan ini baik untuk diriku. Tengok, kita minta lengkap untuk diriku, agamaku, kehidupanku dan kesudahan urusanku, sama ada sekarang atau akan datang. Tu yang kita tolak tu, kan? Yang ada tambahan tu, ajili wa ajili, sekarang ataupun masa depan. Tengok, lengkap kita punya permohonan. Maka tetapkanlah ia bagiku dan mudahkanlah ia untukku, serta berkatilah ia. Masya Allah, tabarakallah. 3 benda kita minta. Kalau benda terbaik, takdirkan untuk aku. Yang pertama. Yang kedua, permudahkan urusanku. Yang ketiga, berkat. Kita ni kalau Tuhan bagi benda tapi tak berkat, ada faedah? Menyusahkan kita, kan? Ini. Ya Allah, jika Engkau mengetahui, maksud jika Engkau mengetahui ni, mana di bawah pengetahuan-Mu ya Allah, kan? Bukan mana Tuhan tak tahu. Kita ingat bahawa urusan ini buruk untuk diriku. Sebaliknya pula. Jadi ada ulama kata, in kana hazal amru ni, sekiranya urusan ini ni, tengok di naik semula kata ya Allah tu. Jika Engkau mengetahui bahawa urusan ini, ada situ tanda, letak situ, boleh sebut apa? Sebut hajat yang kita duk istikharah tu. Jumpa tempat, tanda situ, boleh sebut situ. Ya Allah, sekiranya Engkau mengetahui bahawa urusan ini, sekali yang kedua ni, urusan ini, urusan kita nak sebut tadi lah, boleh sebut selalu situ. Urusan ni, urusan travel, urusan nak beli rumah, urusan nak berjalan, urusan nak buat apa-apa ni, buruk bagiku, buruk bagi agamaku, kehidupanku dan kesudahan urusanku ini, ataupun dalam waktu yang terdekat. Atau baginda mengucapkan tu, jangan baca, letak dalam kurungan semula. Itu terjemahan dia. Patut kita sambung terus. Dan kesudahan urusan ini dalam waktu terdekat ataupun akan datang, maka jauhkanlah urusan ini daripadaku, dan jauhkanlah aku daripadanya, serta tetapkanlah kebaikan untukku dalam sebarang keadaan sekalipun, kemudian jadikanlah aku meredai ketetapan yang sebut. Maknanya bila apa-apa yang dipilih oleh Allah SWT kepada kita, kita minta Allah Ta'ala letakkan dalam hati kita redha dengan keputusan Allah SWT. Kadang-kadang kita ni tak apa nak redha mana dah, Tuhan dah pilih, tapi kita rasa macam tak puas hati dengan Tuhan tak. Jadi dalam hadis Nabi kata wa yusammi hajatahu, adalah dia menyebutkan keinginannya. Jadi 2 cara lah. Sama ada kita sebut di awal tadi, kalau engkau tahu benda ni baik, sebut benda ini, sebutlah di situ. Baik, benda ini sebut, tak baik. Ataupun boleh juga kita lewatkan di akhir. Selepas pada ni barulah kita sebut hajat akunya gini. Jadi ada 2 cara lah, 2 kaedah yang kita nak. Jadi kalau kita rasa nak sebut di tengah-tengah tu, saya rasa itu pun selesa, sebab waktu tu waktu kita nak tanya, kan? Waktu tu waktu mana? Waktu kita nak tanya,
Allah Azza wa Jalla tentang apa yang patut kita buat, apa yang patut kita buat ni, insya-Allah taala. Jadi dengan itu tamatlah kita punya istikharah. Tinggal lagi bila nak buat itu terpulanglah kepada kita masing-masing, insya-Allah taala. Sekarang ni kita beri peluang, ada lagi beberapa minit untuk soal-soal dan jawapannya. Kalau tak ada, saya nak tanya ni. Cepat. Ustaz tanya ke murid tanya? Dia dua tu atas dunia ni. Kalau tidak anak murid tanya, ustaz kena tanya. Ya, sila. Dalam surat istiqamah tak ada wirid lain. Zikir tak adalah. Eloknya kita mula dengan kaedah berdoa lah. Kita bismillah, kemudian kita baca selawat, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, barulah kita Allahumma inni astakhiruka. Jadi muqaddimah doa tu jangan lupa lah, bila pun itu kena ada, kecuali dalam solat. Kalau kita berdoa dalam solat tak perlu muqaddimah. Contohnya kita tengah sujud, kita nak minta apa-apa, tak payah kata alhamdulillah wassalatu wassalam. Sebab solat tu package daripada takbir sampai salam, semuanya kita sudah, kalau sesuai lah kita kata dalam bahasa internet sekarang ni, sudah connecting. Ya, bila sudah connect tak payah password lah. Betul tak? Itu bahasa mudah. Tapi kita dengan Allah SWT tu, kita kena beradab lah kan. Tapi adab peraturannya tidak. Tapi kalau di luar solat, kita mesti mula dengan apa? Bermula dengan bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, barulah kita minta. Kalau kita boleh tawassul dengan nama-nama Allah Ta'ala yang maha tinggi, yang asma'ul husna, itu lagi baik. Ya. Sila. Dia tak ada waktu yang tertentu. Boleh jadi kita teringat nak buat benda ni, dah waktu kita tengah malam. Maknanya kalau kita boleh ambil waktu yang mustajab doa, itu lebih baik. Contohnya waktu 1/3 malam, kan? Waktu tu waktu Allah Ta'ala berfirman, hal min mustaghfir, ada orang beristighfar, ada orang bertaubat, ada orang yang berdoa aku nak mustajabkan. Itu cantik. Maknanya kita bila-bila je kita teringat, tak kira, yang penting jangan waktu larangan lah. Sebab waktu doa istikharah ni bukannya segera, masa tu juga kena tahu. Kalau kita baru ingat dekat nak maghrib dah, tunggu lepas maghrib. Ingat lepas subuh, tunggu waktu duha, sekejap ya masa pun. Ya, sempat lagi kita kaji dulu. Dah, menua dulu. Benda ni baik tak baik, boleh kaji dulu. Jadi satu lagi tip, waktu mustajab ni bila? Sekarang ni orang duk sebar kan. Dia sebar kata-kata Imam Syafi'i. Aku dengar 5 waktu mustajab doa. Malam ni. Kadang-kadang orang duk sebar tu saya gora juga. Awak duk sebar ni, awak doa ke tak? Dia kata belum lagi, sebar lah dulu. Dia sebar je, doa tidak. Satu lagi tip waktu mustajab doa, insya-Allah taala, waktu hati kita betul-betul nak masa tu. Waktu hati kita khusyuk. Sebab itu orang yang berhajat, kalau dia berdoa, akrab, lebih hampir kepada qabul daripada dia suruh orang berdoa. Kita ni waktu kita berhajat sungguh-sungguh, kita angkat tangan, kita minta dengan Allah Ta'ala. Dari mana lahirnya permintaan itu? Dari mana? Dari lubuk hati kita, dengan air mata kita. Ni pergi jumpa ustaz, tolong doa dengan saya masalah. Ustaz pun tak apa, boleh doa tak? Letak dalam poket. Ustaz nak doa pun buka dulu tengok. Kalau banyak sikit, panjang sikit. Kalau tidak, bukan semua ustaz lah, ada ustaz yang ikhlas, insya-Allah taala. Jangan kata dia kata Abu Anas tak ada pengalaman ke tu dah. Pasal tu lah saya didik pelajar-pelajar saya ni, kalau orang berhajat kan, mari nak minta tolong doa, kalau dia bagi duit jangan ambil. Dah lah dia susah hati, dah lah dia sakit, dia berhajat, kita pergi ambil duit dia pula, subhanallah. Kalau dia nak sedekah betul-betul, masuk dah tabur masjid. Sebab di antara kan ada riwayat yang mengatakan dawu mardakum bisadaqah, ubatilah sakit kamu tu dengan sedekah. Ada. Itu di antara kelebihan. Ada seorang ni sakit, ni saya nak kempen untuk Haji Noh sikitlah. Nak bagi kredit sikit hari ni. Ada orang ni sakit. Habis ubat dia pergi. Cari ubat tak ada. Dia pergi jumpa dengan tuan Syekh. Syekh, saya dah cari semua tabib dalam kampung dan negeri kita ni tak dapat. Ada tidak cara lain yang Allah Ta'ala boleh berikan kesembuhan kepada saya?
Terutamanya penyakit-penyakit kuruh ni, penyakit-penyakit kulit, penyakit-penyakit yang pelik-pelik ni. Syekh tu kata, aku nasihatkan kepada kamu, mau pergi di tempat negeri kampung yang tak ada air. Yang tak ada air, kamu pergi gali telaga situ. Berapa? Satu telaga berapa? Oh, murah sangat-sangat. Mungkin gali telaga situ, kemudian insya-Allah bila keluarnya mata air ni, rahmat Allah Taala keluar, orang kampung duduk minum air, mereka doakan, insya-Allah penyakit akan sembuh. Itu pengalaman lapa tua ini, tidak kata daripada sunnah, tidak, tapi berdasarkan. Maka orang ni dia pun pergi, dia cari kampung yang tak ada air, dia pergi gali telaga, dia kata alhamdulillah bariat, sembuh penyakit dia dengan sebab yang tersebut. Nah, kita hari ni banyak penyakit-penyakit tak tahu apa ni. Nah, gali telaga banyak sikit, tak cukup satu telaga, dua. Mana? Dua telaga banyak. Ni tabur jihad kita banyak, tabur telaga ada, tabur ni ada, masuk je dalam tu, jangan fikir. Nah, bagi senyap-senyap ya. Tak usah duk iklan lah. Nah. Setengah kita ni dia iklan nama sekian-sekian nama telaga tu. Kata tak payah tulis telaganya dihadiahkan oleh fulan, doakan untuk dia. Kita penganjur tu tulis, jangan kita minta doa. Kita bila kita beri benda dengan orang, jangan minta. Dalam surah yang kita baca pagi Jumaat, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami beri makan kepada kamu kerana Allah, aku tak minta balasan, tak minta terima kasih. Sebab kata ulama tafsir ni, dalam tafsir ayat ni, dia kata kalau kita beri makan kepada orang, kita pun minta lepas makan ni doakan saya, itu pun sudah minta bayaran. Oh, dia kata payah lah, tak orang zaman lu ni tak erti. Kalau tak minta pakai senyap gitu. Nah, dia nak balik pun TQ ya, tulis. Tahu TQ? Mana ada balasan. Tengok dalam risalah yang saya keluar ni, risalah syukur ni. Kan kita ajar apa kat sini? Bila kita nak syukur orang, kita kata jazakallahu khairah. Kalau kita orang perempuan buat baik, kita kata jazakillahu khairah. Bukan orang perempuan tu kata laki jazakillah, jangan. Ada orang bertukar dia kata. Dia tahu ustaz, saya perempuan, saya kata ustaz jazakillah lah. Kata budak ni. Alah. Dia panggil kaf tu khitab. Kepada siapa kita tuju? Kalau orang laki-laki kita kata jazakallahu khairah. Kalau orang perempuan jazakillahu khairah. Itu dia panggil. Maknanya kita jangan suruh orang doa. Kalau kita suruh, bermakna kita sudah minta bayaran. Itu tahap tinggi lah. Tapi kalau kita ini tak suruh, tak jadi pula, dia tak buat. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah kita ada lagi satu masa untuk sebelum Ramadan ni. Ada satu lagi, kerja tidak? Ada lagi dia. Nak pergi mana-mana pun tak boleh dah. Mangin corona ni habis dah dia punya jadual. Saya jangka nak terbang ke Mekah hari Khamis ni. Balik nak pergi ke Jepun semua sekali itu, Allah Ta'ala dah takdirkan yang terbaik itu untuk kita insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.